Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Kuzrin bin Kosin, umur 4 tahun. Jadi bertemu lagi kita dalam sesi video saya, iaitu yang mana saya telah bercerita pengalaman saya dibuli ketika di sekolah rendah pada yang lepas. So pada kali ini saya nak kali ini sambungan untuk video saya, iaitu pengalaman saya buli di sekolah menengah. Okey, baik. Satu ketika itu, masa saya dah habis saja darjah 6, kira dah habis saja PSR. Mula-mula nak cari jugalah, mula-mula tak nak jugalah masuk sekolah menengah, tak nak masuk asrama ni. Lepas tu bila dah macam mana keputusan pada mak ayahku, mak ayah cakap ada sekolah yang baik lah, yang terbaik dekat sekolah Berang 2020 dekat Perak lah. Masa tu aku duduk kat Perak lagi. Kemudian mula aku tak duduk asrama. Aku tak duduk asrama sebab aku tahu bila duduk asrama ni macam-macam lah, kena ragging lah kan, kena bully macam-macam dengan abang-abang senior kan. So aku cakap mak ayah aku cakap tak nak duduk asrama lah, nak sekolah biasa, nak sekolah menengah biasa. Lepas tu mak aku cakap dah tak ada. Mak aku cakap masuk je kan, sebab mak aku pun dulu masuk asrama. So ada sebab lah, ada hikmah dia kenapa mak aku suruh masuk asrama. So nak tak nak apa tu, sebagai seorang anak kena dengar lah cakap mak ayah. Tak nak bantah lah masa tu kan. So aku pun ikut cakap mak aku. So bawa lah mak ayah aku pun siap barang apa semua kan, dah beli pakaian sekolah apa semua kan, dah komplit semua. Kemudian aku pergi ke apa tu, sekolah menengah Berang 2020 tu. Rupanya yang aku pergi sekolah tu ialah sekolah agama. Nama sekolah tu Mahat atau Fiqh Diniyah kat Berang 2020. Dia kata sekolah tu baik lah. Aku pun okey juga kan. Aku pun pergi daftar-daftar. Rupa-rupanya aku tak sangka pula pengetua sekolah tu, rupa-rupanya aku pun nampak. Nama dia Ustaz Syafi'i. Dia kurus-kurus, tinggi orangnya. Dan pula dia kenal mak aku. Aku ingat masa Ustaz Syafi'i ni, masa aku sekolah Tadika Habim dekat Perak, dia masa tu ada buat macam penyampaian hadiah kan. Ustaz ni yang bagi hadiah kat aku. Aku ingat lagi ustaz ni. Rupa-rupanya dia ni pengetua Mahat tu. Baru kenal. Lepas tu bila dah daftar-daftar semua tu, ustaz pengetua ni memang jarang kat sekolah lah, dia ada banyak urusan kat luar. Okey, lepas tu mulalah hari pertama orientasi antara sesama pelajar baru kan, dengan abang senior apa semua tu, masa persekolahan lah. Sebab sekolah dia dekat dengan asrama je. Maksudnya yang ni asrama, sebelah tu kelas. Dekat lah tu je. Memang dekat sangat lah. So pagi tu buat mula orientasi apa semua, dah siap semua, dah masuk kelas. Lagipun hari permulaan sekolah memang tak belajar pun, sekadar bagi buku teks kan. Bayaran semua dah komplit dah, sekadar ambil buku dan untuk mulakan pelajaran je lah. So jadi malam tu biasalah abang-abang senior ni kan, mana sampai form 2 sampai form 5 ni, biasalah diorang buat kepala diorang lah kan. Buat kumpul dekat surau ramai-ramai kan. Masa tu perempuan tak ramai, pelajar perempuan tak ramai. Aku rasa perempuan pun dalam 5 orang macam tu lah. Itu semua form 1, bye-bye aku lah. Tak ramai pun perempuan. Yang ada senior pun 2 orang. So aku yelah, malam tu buat orientasi abang senior kan. Mulalah kena diri apa semua. Diorang cakap macam ni. Esok hari nak belajar tu, belajar macam biasa kan, untuk permulaan, buat perkenalan dalam kelas kan, sama aku kan. Malam tu adalah budak-budak kawan-kawan aku dah kena basuh baju lah bagai kan. Aku ni pula kena hari Minggu, Sabtu. Aku ingat Sabtu tu aku nak bangun pagi tu, nak turun katil, tengok ada 3 baldi kat depan mata aku. 3 baldi, dalam tu ada baju penuh. Aku ingatkan 3 helai baju kan. Rupa-rupanya ada 3 baldi penuh dengan baju.
setiap baldi tu penuh dengan baju. Aku bangun-bangun, baldi siapa ni? Aku tolak tepi. Lepas tu bila aku nak pergi bilik air, nak mandi apa semua kan, aku nak mandi, nak sarapan semua, tiba-tiba ada abang 3 orang yang datang. Oi, kau tak nampak ke baldi kat depan tu? Baldi dekat depan katil kau tu. Penat kita orang susun. Lepas tu kau main tolak tepi je. Oh, baldi abang ke? Aku cakap, baldi abang ke? Habis tu takkan baldi kau. Habis tu baldi ni buat apa bang? Dan kau nampak ada pakaian kat situ, dekat baldi tu ada sabun kain kat situ. Apa lagi? Basuh dah kan? Basuh lah. Masalah kau tak boleh nak basuh, tak ada tangan ke? Kau memang tak kerti basuh? Lepas tu kata, bang, saya baju saya banyak basuh ni bang. Saya nak basuh baju saya, lepas tu saya nak mandi, nak sarapan. Tak ada. Aku nak kau settle pakaian ni. Aku tak kira. Kau basuh baju aku, baju kita orang ni. Kau dah basuh, lepas tu kau dah perah, kau dah bilas, lepas tu kau sidai. Kita orang nanti tengah air tolong angkat. Dah settle. Kau jangan mak cakap kau banyak muni, aku hempuk kau. Aku kena macam tu lah. Lepas tu aku tak tahu nak cakap macam mana. Aku dah terdiam. Aku tak tahu nak buat apa. Kalau aku melawan nanti aku kena penumbuk. So aku pun dengan rela hatinya aku buatlah, terpaksa buat kan. So aku lah orang tak akhirnya basuh baju aku. Last kali baru aku settlekan baju aku. Lepas tu masa tu aku tak makan lagi lah. Masa tu makan dah habis, sarapan. Nasib lah, masa tu aku lapar. Nasib lah aku ada biskut bekalan kan, yang mak ayah aku beli kat aku kan. Nasib lah aku ada biskut, aku makan dengan aku bancuh air. Aku makan tu lah kan. Lepas tu malam tu tiba-tiba pula member aku satu kelas kan, tiba-tiba member aku seorang ni, kelas aku, dia kena panggil tau dekat dorm sebelah, dorm budak-budak abang sini ni. Kena apa tau, kena pumping lah kan. Lepas tu kena macam-macam lah, kena sepak lah dia. Aku tak tahu kenapa, apa sebab dia orang ni kan. Aku kata sekolah ni baik tau, sekolah ni baik. Lepas tu tahu macam mana. Aku rasa bukan masalah sekolah, aku rasa masalah budak-budak ni lah kan. Tak tahulah apa yang diorang dendam sangat kan, yang diorang pernah kena bully, lepas tu dia nak balas balik kat budak-budak baru macam kita orang ni kan. Aku dah takut dah masa tu. Aku nak call mak aku ni aku nak call mak aku jauh. Mak aku duduk Melaka dah. Lepas tu mak aku dah ke Melaka. Lepas tu so aku ditinggalkan bersama dengan nenek aku lah. Dekat Tanjung Malim. Dekat Tanjung Malim. Kalau macam aku ada cuti ke apa kan, aku balik dekat rumah nenek aku. Dalam masa sama, tapi masa cuti tu, bila aku cuti panjang, mak ayah aku akan balik ke Tanjung Malim ni. Jenguk datang lah, cakap apa, jenguk aku, yelah, duduk sesama semua kan. Lepas tu satu hari tu ada seorang budak ni kan, aku tak nak sebut nama dia. Dia ni poyo betul lah, aku tak tahu cakap macam mana kan. Dia datang daripada KL, ada 2 orang. 2 orang budak ni kan, 2 orang ni daripada KL. So dah lah badan keding, muka macam exhaust tersumbat kan, belagak, bukan belagak lagi. First time masuk belagak badan keding je, muka macam exhaust tersumbat, dah tak handsome. Lepas tu ada pula dia tuduh aku. Dia kata, "Ui, asal mulut kau macam bau arak ah. Kau minum arak Lepas tu aku cakap lah, abang ada nampak saya minum arak ke? Memang aku tak nampak kau, tapi aku macam bau arak, macam ada bau arak kat mulut kau. Lepas tu aku tanya kat kawan-kawan aku sebelah, kau ada nampak aku minum arak? Tak ada. Lepas tu abang tu dia macam dah malu kan. So dia tarik aku kat tengah-tengah dom tu, terus kena sepak aku. Sepak badan aku, sepak kaki aku kan. Sepak sini, sepak kaki aku semua. Lepas tu dia belah. Aku tak tahu apa masalah mental dia ke kan, aku tahu masalah dia apa. So sejak daripada tu kan, aku diperhatikan oleh abang mesin ni kan. Macam aku ni melawan cakap, yelah, kita pun ada juga kebenaran kita pun nak orang cakap apa kita pun nak orang cakap nak tegakkan kebenaran kita sendiri. Itu maksud dia. Betul, aku tak apa suka. Lepas tu satu lagi pula, ada seorang mamat ni pula,
lagi satu hal kan, muka tak handsome, badan berisi. Lepas tu acah-acah kuat memang gila. Aku cakap budak-budak kat sana taman-taman ni macam tak ni lah, tak. Yelah, diorang nak tunjuk hebat tapi diorang sendiri tak kuat. Tu aku tahu apa masalah diorang yang budak sekolah masa aku sekolah kat Mak Taufiqiyah dulu. So bila aku tengok budak abang-abang besar ni kan, diorang ni bajet-bajet dia, aku tengok belagak-belagak bajah acah-acah kuat lah apa so, padahal bila ustaz, bila warden bagi hukuman pun tak nak buat. Sakit lah, krem lah kaki, kata hebat, kata hero, tapi bila warden bagi hukuman krem kaki krem lah, sakit badan lah, sakit sini lah. Aku pun tak faham lah dengan diorang ni kan. Tak apalah, tu hal diorang lah. Lepas tu ada seorang ni pula badan keding juga, tapi bajet handsome. Perempuan dekat sekolah tu pun menyampah tengok dia. Acah-acah handsome, sikat buat macam sikat rambut macam rambut pang kan, kiranya pang not dead lah tu kan. Lepas tu buat jalan-jalan dekat tepi apa, dekat sebelah perempuan. Kononnya nak suruh perempuan tengok dia lah. Aku tengok menyampah je. Aku rasa aku tu time tu tengah makan tau, tengah makan nasi dengan berlauk apa ke. Aku rasa aku nak banding dia makanan dekat muka Mamat ni kan. Dia budak form 3. So masa tu malam tu tiba-tiba aku disuruh untuk masa malam tu aku tengah berpinggan. Pas berpinggan tiba-tiba pula ada seorang abang ni pula. Dia mencampak pinggan tu kan. Dia campak pinggan tu. Lepas tu cakap, "Bang, asal abang campak pinggan, abang tak basuh?" Dia kata kat aku, "Dah lalang kau kat sinki tu, dah kau pegang sabun, kau pegang pinggan, ada air, kau basuh je lah. Apa masalah kau? Kau basuh je lah pinggan aku." Tak. Masalah hari ni bukan saya punya tugasan nak basuh semua pinggan. Saya cuma basuh apa saya makan, saya basuh sendirilah. Kenapa abang dah makan, lepas tu abang tak nak basuh, lepas tu abang campak pinggan situ? Kenapa? Lepas tu abang tu kata, budak ni, kau tunggu lepas ni. Aku tahu kau settle pinggan aku, lepas tu kau jumpa aku kat dom. Masa tu dom dah gelap dah, nak tidur kan masa tu. Masa tu aku dengan kawan aku seorang lagi tengah berpinggan. Masih ada kawan aku. Tu kawan cakap, Kuzain, relax lah. Aku nak tolong kau, rasa aku sayang kat kau ni. Lepas tu tak apalah, aku okey je. Biarlah aku hadapi semua benda ni kan. Lepas tu lepas berpinggan, tiba abang tu tarik aku. Dia tarik aku masuk dalam dom. Rupa aku tengah-tengah dom tu, sekeliling tu semua abang senior. Lepas tu abang tu kata kat aku, "Apa masalah kau ni? Aku suruh kau basuh pinggan je kan. Takkan itu pun kau tak boleh. Berat sangat ke kau nak basuh?" Tahu, bagi saya memang berat bang. Sebab saya basuh pinggan saya. Sebab selepas saya makan saya basuh. Tapi masalahnya salah abang juga. Abang basuh, abang makan, tapi abang tak basuh. Abang main campak kat saya je. Lepas tu abang suruh saya basuh. Tak elok tu bang. Macam mana kita nak contoh macam abang kan? Macam mana kita nak contoh, nak ikut cara abang kalau abang sendiri pun tak tunjuk contoh kat kita orang. Wah, abang tu dah pandai hati kan. Dia pandai hati, lepas tu dia sepak aku. Lepas tu abang lain semua sepak aku. Sepak sampai aku tersandar dekat dinding. Aku rasa sakit, ya Allah, sakitnya kan. Lepas tu sepak kaki aku lagi kat paha, kat betis dia sepak. Lepas tu sepak aku kat sini lagi sampai pukul berapa Lepas tu aku rasa dah lewat malam dah. Masa tu aku dah menangis. Aku cakap, ya Allah, tolong aku, ya Allah, tolong kan, apa semua. Lepas tu abang-abang tu kata, dah lah, malam nak sepak-sepak ni. Lepas tu kata, tidur lah. Aku tidur dalam keadaan kesakitan. Aku kata, ya Allah, perit kena bunyi ni. Lepas tu pula dengan, yelah, bila setiap kali kalau aku pergi, contoh kalau aku nak pergi sekolah je, badan aku kadang saya sakit kan. Aku tak ada siapa aku nak mengadu. Dekat pengetua pun jarang tak ada kat sekolah tu. Sebab lagi kalau aku pergi kat rumah dia pun jauh. Kalau aku nak keluar pun tak boleh keluar. Satu lagi masalah sekolah tu, warden dia pun lebih kurang satu kepala dengan budak-budak abang senior ni. Apa yang warden buat, itulah abang senior buat. Kadang-kadang sampai warden bagi lesen dekat abang senior ni. Dia kata kalau budak baru ni ada buat hal, kau lanyak je. Adakah patut seorang warden cakap macam tu dekat abang form 5, dekat abang yang abang senior ni kan?
tak patut kot aku rasa kan. Tak boleh kot aku rasa. Warden pun satu kepala, tapi aku berharap lah, aku doa supaya cepat-cepatlah warden ni belah, cari ganti yang warden lain kan, warden yang bagus lah, yang boleh jaga. Lepas tu macam mana tak permintaan aku ni dikabulkan oleh Allah. Tiba-tiba pula warden yang satu kepala dengan budak abang mesin ni diberhentikan oleh Ustaz Syafiq inilah, pengetua sekolah ni. Aku tak tahu macam mana dia dengar cerita kan. Kan ada orang cerita dekat dia lah, kata warden ni pun sekepala dengan budak abang senior ni. So Ustaz Syafiq ini dengan bertindak pantas ni, dia ambil keputusan, dia berhentikan warden ni, dia ambil ganti warden baru. Warden baru ni kali ni, warden ni memang aku respect lah. Sebab apa? Dia ni seorang guru kemahiran hidup, dan dia juga mengajar aku mengajar dekat kelas aku. Kelas 1 mengajar kemahiran hidup, subjek kemahiran hidup. So dan juga dalam masa yang sama, dalam bulan yang sama juga, dia bagi kita orang test ujian. Aku pun lulus dalam subjek dia. So cikgu ni memang baik lah. Cikgu ni memang layak jadi warden. Aku respect gila cikgu ni. Aku memang respect cikgu ni. Aku ingat cikgu apa nama aku lupa. Cikgu dia guru dia pakai spek. Ingat ke cikgu tu? Aku lupa nama cikgu tu. Okay, lepas tu cikgu ni dia jadi warden. Memang kita orang, memang aku lah orang pertama yang rapat dengan cikgu tu lah. In case kalau berlaku apa-apa, aku rapat dengan cikgu tu kan. Kadang-kadang aku cerita dengan cikgu tu masalah budak-budak ni kan, budak-budak bully apa semua kan, dia apa masalah. Tapi aku cakap dengan cikgu tu, cikgu apa yang saya cerita ni, cikgu jangan petik nama saya. Cikgu jumpa dia orang, cikgu cakap lah, saya dapat dengar berita ada berapa guru, cikgu petik lah nama guru mana kan, kata korang ni ada bully budak-budak ni. At least diorang takut lah kan. Dan juga yang aku peliknya, budak-budak form 5, budak abang senior semua ni tak suka cikgu baru ni, tak suka dengan warden baru ni kan. Sampaikan dia kutuk cikgu ni macam-macam lah, tulis dekat dinding sekolah kan, kata cikgu ni macam apa kan, ajar tak betul kan, otak tak betul. So, dia kutuk cikgu tu tau. Aku pun rasa bengang kan, aku sayang kot cikgu tu, cikgu warden tu kan, sampai dia kutuk bagai-bagai kan. Aku kata ya Allah kan, cakap biarlah diorang ni. Lepas tu budak-budak abang-abang sini ni, diorang ni pandai tau. Hari Minggu kan, hari Jumaat kita orang solat Jumaat dekat luar. Diorang sempat lagi pergi kedai. Kau tahu dia beli apa? Dia beli rokok. Hari Sabtu Ahad dia isap rokok kat belakang tandas. Lepas tu bila kita orang mandi-mandi ni, dia kata, weh, korang jangan beritahu kat cikgu kat warden kita orang nak isap rokok. Aku dengar siapa yang beritahu, tak kira lah dia budak baik ke, dia apa ke, dia rapat dengan apa ke, aku dengar telinga aku ada cikgu tu bagi tahu siapa isap rokok, aku cari korang. Wah, kita orang ni macam dia kena ugut tau. Kalau kita orang beritahu je, kita orang kena. Lepas tu tak macam mana tak, dia orang isap rokok sedap kan, bau asap dekat belakang tandas tu, isap rokok. Lepas tu tiba-tiba pula esok ke, mula-mula tak dapat tahu lagi. Tiba-tiba pula macam mana Ustaz Syafiq tu dia nak dia kumpulkan. Tiba-tiba Ustaz Syafiq ni dia datang malam tu dia datang. dia buat kumpul. Dia panggil semua pelajar-pelajar kan, turun padang semua. Dia beritahu, okey, saya nak beritahu ke awak semua, mengaku jujur ini bukan cerita pada budak-budak siapa, bukan cerita pada budak baru, bukan daripada siapa. Saya nak beritahu ke awak semua siapa yang mengisap rokok. Sebab apa? Saya sebab apa ada kawan saya yang apa tu, yang kat kedai dekat kedai runcit tu, dia kata nak ni beli sekotak rokok. Siapa isap rokok angkat tangan jujur dengan saya. Sebab apa? Hari Jumaat tu ada seorang kawan saya. Dia beritahu kat saya, dia kata dia pergi ke kedai kawan saya ni, dia kata, Ustaz, budak-budak ustaz ni budak sekolah mahal kan, ada beli sekotak rokok kat kedai saya. Lepas tu Ustaz Syafiq ni, Ustaz mudir sekolah aku ni pun terkejut. Ya ke? Betul.
Lepas tu Jumaat saya perasan diorang beli sekotak rokok dekat kedai saya. Itu yang Ustaz Syafiq itu datang. Jadi at least diorang tak adalah kenakan kita orang. Maksudnya diorang tak adalah pukul kita orang sebab kita orang tak beritahu. Sebab Ustaz Syafiq sendiri yang tahu. Sebab apa? Kawan dia yang menjual rokok tu bagi tahu ke Ustaz Syafiq ni. So diorang pun tak ngaku. Masa tu bila Ustaz Syafiq cakap macam tu, diorang tak ngaku. Diorang tak mengaku yang diorang isap rokok. So diorang bagi alasan kata apa? Dia kata kerja-kerja kontrak isap rokok kat belakang. Jadi Ustaz Syafiq ni pun tak tahu nak tuduh diorang ke atau macam mana kan. Jadi diorang pun dah masing-masing mati akal. Lepas tu Ustaz Syafiq kata tak apalah, korang bubar, masuk asrama, tidur. Lepas tu nasib kita orang malam tak kena apa-apa ragging lah masa tu. Tak kena sepak, tak kena apa semua sebab kita orang tak beritahu kat Ustaz Syafiq itu yang diorang isap rokok. Padahal diorang isap. Hari keesokan, hari yang akan seterusnya, ada pula dua mamat ni, ada pula seorang mamat ni, dia datang daripada sekolah lain. Dia sekolah Abbasiyah. Aku ingat sekolah tu, sekolah Abbasiyah. Budak ni dia masalah tau. Dia mungkin dia kena buang ke atau kenapa ke, dia kena buang sekolah. Lepas tu dia masuk sekolah Mahat Taufiqiyah Diniyah ni. Kemudian budak ni masuk-masuk je ada masalah. Masuk-masuk je ada benda dia nak suruh budak buat kerja kan. Suruh masak Maggi untuk dia kan. Duduk atas katil macam raja kan. Lepas tu tiba dia suruh datang. Dia panggil budak. Lepas tu dia suruh masak Maggi. Wah, aku cakap senang budak, senang dia ni. Senang hidup kan. Dah datang sekolah lain. Lepas tu buat hal, kau kena buang. Kena buang sekolah. Lepas tu kau masuk sekolah sini, kau buat hal. Kau ingat ni sekolah ni bapak kau punya. Aku cakap macam tu lah. Telah hati lah, aku cakap kat mulut. Lepas tu pula ada sekali tu, malam tu, hari Minggu, kawan aku tidur awal. Kawan-kawan aku yang lain tu dia ada program silat lah, macam belajar silat. Lepas tu malam tu ada berapa orang lah, ada aku dengan member aku satu kelas tak join silat ni. Sebab aku dah dari sini mempertahankan diri, aku masuk taekwondo. Lepas tu aku mesti tidur malam tau. Aku dengan kawan aku ni tidur dalam pukul 9 awal hari Sabtu. Aku ingat hari Sabtu. Sebab kalau ikutkan hari Sabtu tu memang kita orang tengok wayang. Tapi cikgu tu tak pasal wayang sebab cikgu tu gantikan dengan program silat yang mana yang budak-budak yang terlibat silat, termasuklah abang Khufai, abang sini kan, dengan kawan-kawan aku, member aku ni yang terlibat dalam program silat kan. Diorang buat lah malam tu pukul 9 aku tidur. Aku dengan member aku tidur, 2 orang dekat dorm. Lepas tu sebelah ni ada seorang abang form tu, dia baik lah. Dia tengah baca buku. Lepas tu kemudian tu abang tu belah. Budak ni, budak yang aku cakap masalah ni, dekat dorm sebelah. Aku tengah tidur tau. Tidur tiba-tiba bila aku tersedar, aku macam rasa pedih dekat mata aku ni, kat tepi ni. Aku buka, aku terasa lah, asal rasa macam lendir semacam ni kan. Lepas tu aku bau, ni shampoo ni kan. Lepas tu bila aku bau shampoo, lepas tu aku kejutkan aku. Kawan aku kejutkan aku, dia pun kena macam aku juga, sama. Ada shampoo kat tepi ni. Aku cakap nama budak Adib, nama Adib. Aku ingat nama kawan aku tu Adib. Adib. Asal dengan mata kau ada shampoo, asal kau letak? Aku pun tahu. Lepas tu abang yang duduk kat sebelah kita orang tadi, yang baca buku tu datang. Kata, bang, ada orang letak shampoo kat kita, kat mata kita orang bang. Siapa letak ni? Lepas tu tahulah bang, kita orang sedar-sedar rasa macam pedih mata. Lepas tu mula saya rasa pedih. Lepas tu saya kejut kawan saya. Lepas tu kawan saya pun kena macam sama dengan saya juga. Dah. Lepas tu abang cakap, dah, kopi basuh, kopi tandas kau basuh dulu. Basuh. Lepas tu cakap lah, bang, siapa buat bang kerja bodoh macam ni bang? Lepas tu abang tu kata, aku tahu ni mesti kerja budak yang bermasalah ni. Lepas tu kebetulan pula abang ni pula dia report dekat warden tentang kes ni lah kan, tentang kes ni. Lepas tu cikgu warden tu pun kumpulkan budak-budak turun padang semua kan, termasuk kita orang ni form 1. Dia turun lepas program pencak silat tu dah habis. Lepas tu kita orang ni dipanggilkan kumpul turun padang dekat tengah-tengah pimpinan tu. Cikgu warden cakap, okey, sekarang ni saya nak beritahu dekat awak semua, siapa yang letak shampoo dekat muka budak ketika tidur. Semua tak ngaku masa tu.
Yang budak tu buat muka selamba je kan. Aku tengok menyampah je budak tu. Lepas tu cikgu tu cakap 3 kali je. Lebih 3 kali saya cakap, saya tak kira. Malam ni dalam pukul 2 pagi awak semua keluar pakai serok pendek, pergi dekat sungai rendam. Selagi tak ngaku, selagi tahu rendam lah dekat sungai tu. Dekat sungai tu ada banyak lintah. Nasib korang lah, kena lintah ke tak kena lintah tu nasib. Baik ngaku, korang nak rendam dekat sungai ke atau korang nak ngaku siapa yang letak shampoo dekat muka budak masa tidur. Lepas tu masuk kali ketiga tu, tiba budak yang masalah ni kan, yang sekolah lain tu pindah kat sekolah Mahat ni. Dia ngaku, cikgu saya, dengan muka selamba dia kan. Muka selamba dia ngaku. Lepas tu cikgu budak tu cakap kan, cikgu saya yang buat cikgu. Saya yang letak shampoo tu kan. Lepas tu cikgu tu kata, apa masalah kau letak shampoo dekat muka budak? Lepas tu dia cakap selamba, saja cikgu nak gurau. Lepas tu cikgu tu kata, gurau kepala otak kau. Kalau mata budak tu buta, kau nak jawab? Terdiam dia. Lepas tu cikgu tu kata, okey, yang lain semua masuk tidur. Budak tu duduk dekat tengah-tengah perhimpunan tu kan, sambil berdiri sampai pukul 4 cikgu tu suruh duduk. Cikgu tu kata, kau berdiri kat padang ni, dekat perhimpunan ni, berdiri sampai pukul 4. Lepas tu masuk tidur. Budak tu berdiri sampai pukul 4. Esok pagi tengok mata bengkak, mata lebam-lebam. So hukuman lah cikgu bagi kat dia. Budak tu memang masalah. Dia satu lagi, dia ni suka cakap benda kotor-kotor lah. Suka cakap benda-benda yang cakap apa, yang macam yelah, perkataan-perkataan kesat lah kan. Macam-macam lah, aku tak nak sebut lah perkataan-perkataan tu kan. Lepas tu bila kes tu dah selesai, dia pun dah tak buat. Lepas tu datang pula 2 orang lagi daripada Kuala Lumpur. 2 orang. Seorang rendah, seorang tinggi, badan berisi. Lepas tu budak yang aku tak suka ni, budak dia kat dua-dua ni kawan baik. Tak tahulah dia ni kawan ke atau saudara ke kan. Ada seorang budak ni, dia badan gemuk. Lepas tu dah lah gemuk, lepas tu rendah. Poyo punya budak kan, aku cakap kan. Dia ni memang belagak gila, aku cakap. Tak pandai dengan pendek, dah lah gemuk. Lepas tu dia sound budak-budak ni. Dia suruh budak-budak, dia suruh kawan-kawan aku semua termasuk aku kan. Dia kata, "Weh, korang pergi dah mandi." Kan? Aku cakap, "Abang dah mandi ke?" "Aku belum mandi lagi. Aku nak suruh korang mandi dulu." Wah, aku cakap, "Apa salah kau mandi je lah kan?" Aku cakap, "Abang mandi lah. Apa salah nak suruh kita orang?" Kan? Kita orang memang dah mandi. Dia pun, abang tak mandi. Lepas tu dia terdiam. Dia diam, lepas tu dia belah. Aku cakap, kau ni, aku cakap, apa lah nak suruh orang mandi, dia sendiri pun tak mandi kan. Lepas tu bila dah pergi sekolah tu kan, hari Isnin tu, tiba-tiba kawan aku semua dah pergi. Aku orang last lah keluar pada dorm, nak ke kelas. Tiba-tiba dia selit kaki aku. Aku jalan-jalan, lepas daripada dorm tu, tiba-tiba dia hulur kaki aku. Lepas tu dia hulur kaki dia, lepas tu dia selit kaki aku. Aku jatuh. Lepas tu cakap, masalah kau ni. Pagi-pagi dia pagi-pagi dia cari masalah. Lepas tu dia gelap, lepas tu dia belah. Lepas tu tangan aku masa tu dah tunjuk penumbuk lah kan, dah tunjuk penumbuk. Lepas tu aku cakap, budak ni kan, nasib kau form 2 je. Nasib kau form 2 je. Kalau kau sama bayar aku dah kena dah berbit sekali dengan aku kan. Lepas tu dia gelak-gelak. Lepas tu dia report dekat abang-abang ni. Lepas tu kita orang form 1 kena sepak terajang. Sebab kurang ajar dengan budak ni budak form 2 yang gemuk pendek ni. Punca dia kita orang kena. Padahal dia je pasal kita orang. Lepas tu kita yang kena sepak kan. Kena bully je 24 jam, kena bully je. Lepas tu ada satu kala tu aku bengau dekat dia ni. Dia cakap apa? Aku tegur dia, bang, abang sebab punca abang kita kena bully tau. Kau tahu dia kata apa? Padahal muka, siapa suruh pasang aku? Kawan-kawan aku backup apa? Abang yang cik gaduh dengan kita orang, cari masalah, lepas tu kita orang kena. Apa punya abang lah, memang kita tak respect kat abang lah. Lepas tu kata, kau diam lah. Kau nak aku shoot kepala bapak kau masing-masing.
nak shoot kepala dengan pendeknya. Lepas tu dah lah pendek gemuk nak shoot kepala bapak. Okey, tak apa. Aku cakap dengan kawan aku kan, tak apa member. Aku wakil dengan bapak saudara aku. Nak tengok dia shoot tak shoot. Lepas tu abang yang budak yang pendek ni, yang gemuk pendek ni, form 2 ni, dia kata, kau berani kau panggil lah bapak saudara kau tu, aku nak shoot kepala dia. Okey, aku call bapak saudara aku datang dekat Mahat tu kan, hari Minggu. Aku suruh datang. Budak tu takut keluar. Cakap asal kau sekarang ni bapak saudara aku dah datang. Asal kau tak shoot? Shoot lah. Kata aku nak shoot kepala dah. Shoot, aku nak tengok setinggi mana kau boleh sampai kat kepala bapak aku, bapak saudara aku. Dia tinggi, kau rendah. Aku nak kaki kau sampai kat kepala. Aku cakap depan-depan macam tu. Kata tak ada apa, aku saja gurau depan bapak saudara aku. Dia sengih kata tak ada apa bang, tak ada apa cik apa semua. Saya gurau je ni. Asyik kau tipu, asyik kau lain kali jangan cakap besar. Aku cakap kan, jangan cakap besar. Ni bapak kata ni acu dia sepak kepala. Apa tu dia kata dia nak cuba sepak kepala. Tapi dia tak nak buat, dia takut. Sebab aku jenis kalau orang cakap apa, kalau kau boleh buat, kau buat betul. Jangan cakap besar tapi hapak satu benda kau tak boleh buat. Tu aku tak suka. Orang macam ni memang aku jauh lah. Aku tak suka. Sebab apa? Dia cakap tapi dia tak nak buat. Sekadar cakap besar je. Wah, aku boleh shoot kepala. Padahal bila depan, bila orang tu kau nak shoot, orang yang kau nak shoot tu kat depan mata kau tak nak cakap. Kau tak nak shoot. Kau takut. Tak guna lah kau cakap tapi kau tak buat. Tu yang orang cakap apa? Lain kali kalau tak ada apa-apa nak cakap, senyap. Biar kita make diam daripada kita bercakap. Okay. So itulah pengalaman aku ketika aku dibuli lah. Aku kena terajang, aku kena tumbuk kat muka ada sekali, dekat perut. Lepas tu aku kena tumbuk kat belakang. Aku kena sepak lah. Aku banyak kena sepak. Banyakkan sepak lah. Banyakkan sepak sampaikan almari loka aku tu, almari loka aku besi. Sampai aku kena sampaikan loka aku tu disepak. Kemudian kunci loka tu aku dikopak untuk semata-mata nak ambil makanan aku kan, dan barang-barang aku. So aku tak tahu nak buat apa. Aku dah sedih sangat. Lepas tu aku dah tak tahan. Aku tak sampai setahun sekolah tu situ. Tak sampai setahun. Lepas tu aku call mak ayah aku cakap lah nak berhenti lah. Lepas tu mak ayah aku pun datang, jumpa dengan Ustaz Syafiq itu. Aku pun berhenti dan aku tak tahan dengan sekolah. Tak sampai setahun pun sekolah tu. So itulah pengalaman aku ketika aku berada di sekolah menengah. Memang sakit lah aku bila kena bully ni. Memang sakit, perit. Dan tak tahu cakap apalah dia punya kesakitan tu. So lepas aku diberhentikan, aku tak sampai setahun pun aku sekolah kat situ sebab tak tahan sangat. So aku pun diberhentikan. Aku dah resign sekolah tu. So untuk korang lah, aku beritahu kat korang, kalau nak bully orang tu fikir dulu masak-masak. Fikir sebelum nak buat orang, fikir yang orang yang terdekat ialah mak ayah kita. Sebelum nak melakukan sesuatu tu, fikir mak ayah dulu. Jangan terus nak shoot orang je. Fikir mak ayah. Okay, ada satu lagi, fikir diri sendiri. Kita ni dah perfect ke kita nak buat orang? Kita ni dah perfect ke nak mengatur orang? Kita ni dah perfect ke untuk orang cakap apa nak buat macam-macam ke orang? Nak kacau life orang? Kita kalau tak sempurna, jaga diri kita dulu. Jangan jaga diri kita dulu, jaga hati kita dulu, baru kita berjaga hati orang lain. Tu pesan saya lah. So apa saja tak kisahlah orang nak buat apa kat kita. Yang penting apa saja orang buat kat kita, nantaklah. Orang tu nak cakap apa-apa kat kita kan, orang tu nak pukul kita ke, nak apa ke kan, tak apa. Yang penting sekali, yang paling hasrat kita besar sekali ialah bersabar. Biar anggaplah itu satu dugaan daripada Allah untuk tanda apa, bila kita diuji ni, Allah sayang kita. Biar apa segala dugaan yang kita tempuh, itulah adalah orang cakap apa, adalah something yang Allah nak bagi kat kita, adalah kemanisan yang Allah nak bagi kepada kita. So macam aku ni dah pengalaman, dah kena bully kan. So aku pun dah tahulah perit getirnya, perit apa ni, dia punya pahit terasa bully tu kan. Sampai sekarang aku boleh ingat lagi kan. So jadi itu saja pada aku. Ingat, walau apa sekalipun kita hebat macam kita pun, kita tetap akan pijak di tanah juga. So itu saja pada aku.
Jadi ingat, jangan anggap apa yang aku cakap ni, apa yang aku kongsikan pengalaman aku tentang bully ni, anggaplah ini satu spontan bagi dalam video aku ni. So aku minta maaf sekiranya sepanjang aku cerita video berkaitan bully kat sekolah menengah ni, sekiranya kata-kata negatif yang aku lontarkan, aku minta maaf. Dan jangan mudah terasa, sebab apa yang aku buat video ni semuanya secara spontan. Janganlah terasa, jangan orang cakap apa, aku buat video ni pun sesantai je, dengar sesantai je. So jangan ambil hati dan jangan terasa kat hati apa yang aku cakap, kata-kata negatif apa semua tu. Dan juga video juga pula nasihat yang aku cakap tadi tu untuk dia aku juga dan untuk orang luar sana. So memang spontan lah aku buat video ni. Jangan terasa hati bagi pekan beli santan memang betul spontan. Okay, so kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.